the secret lies in the fact that PAS DAP keadilan, we are not racists. Itu diberitahu oleh these professionals. We see in you, dia kata, because you are not racist. That is Islam. Cuba tengok baca ayat yang dibacakan oleh daripada Dr. Rani, chapter number 49, verse number 30. O mankind, kata Allah, we have created you from one single man and one single woman. And we have created you from various races and tribes that you may respect and know each other. Verily, the most honored of you in my sight is he who is most pious. And verily know well that Allah is well informed of what you do. Itu ayat itu Allah beritahu kepada wahai manusia. Mana dia kata wahai orang Jawa ada? That verse refers to mankind. Ya. Jadi hari ini saya nak sebut bahawa UMNO atau Pertubuhan Bangsa Bersatu, dia punya premise of operation is based on Malay supremacy. Dan saya nak beritahu ayat yang mana Allah tegah manusia ni jangan dia berjuang, jangan dia hidup, jangan dia mati di atas bangsa kaum dia. Kalau itulah premis hidup dia, maka he's rejected. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jangan sikap kamu benci kepada mana-mana kaum menjadikan kamu tidak adil. Berlaku adillah kamu, sesungguhnya keadilan itu cukup rapat dengan takwa, dan bertakwalah kamu, sesungguhnya Allah itu maha dalam perkhabarannya berkenaan yang setiap kamu lakukan di dunia ini. Nah, sekarang baru kita tahu kenapa orang Islam di Indonesia ni jauh daripada takwa. Now you know the reason why. Yang banyak-banyak gejala-gejala sosial, yang banyak bunuh-bunuh anak, yang banyak cerai-berai, yang banyak anti-anti semuanya orang Islam. Kenapa? Maknanya dia jauh bertakwa, betul tak betul? Kenapa dia jauh bertakwa? Sebab ayat itu beritahu dia tidak adil. Kalau dia adil, dia rapat dengan takwa. Kenapa dia tidak adil? Dia tidak adil sebab dia benci bangsa lain. Dia tidak adil kerana dia, kalau orang Perak kata, getik bangsa lain. Siapa mengajar dia getik bangsa lain? UMNO ajar orang Melayu, musuh ketat kita Cina dengan India. 53 tahun. MCA ajar orang Cina, musuh ketat kita Melayu dengan India. MIC ajar orang India, semua dekat semasa pun, musuh ketat kita Melayu dengan Cina. Sampai bila kita nak hidup berpolitik macam ni? Sampai bila? Kita ada tanggungjawab yang besar masa akan datang, nak selamatkan generasi akan datang. Takkanlah kita nak biar mereka hidup dalam suasana social fabric yang begitu, perkauman. Tak, itu bukan cara Islam, itu bukan cara Muhammad. Saya baca tadi ayatnya, hadisnya saudara. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Laisa minna man da'a 'ala 'asabiyah, wa laisa minna man qatala 'ala 'asabiyah, wa laisa minna man mata 'ala 'asabiyah." Atau kama qala, it is not of me. It is not of me those who live, those who die, those who struggle because of his race. I repeat, bukan daripada kalangan kami mereka yang hidupnya, matinya, perjuangannya kerana bangsa. Maka hari ini, kalau ada di antara saudara ada di mesin sekupang, masih ada Malay supremacy, remove that from your hearts. Remove that from your minds. Boleh tak ni? This is a struggle and this is rajab. Need to sacrifice that. Kerana itulah yang menyebabkan orang bukan Islam hari ini sayang kepada Islam. Kerana dia lihat tak ada langsung Malay supremacy. Cuma kami dekat Perak tu agak one point above, because dia orang dapat tipu dua orang yang dalam keadilan tu, dia dapat rasuahkan mereka dan dua daripada AP tumbang kerajaan. Tak apa. Ya, sebab bagi dia tidak ada guidelines. Kenapa? Sebab dia beritahu orang kampung. Dia beritahu orang kampung, kenapa kita nak buat rampas kuasakan di Perak? Apa dia beritahu? Nak justifikan kerja mereka ini, mereka beritahu orang Melayu kampung, kita terpaksa ambil kerajaan rampas dengan apa cara sekalipun, sebab kerajaan Pakatan Rakyat, pimpinan PAS yang Menteri Besar Tun Sri Nizar adalah kerajaan Cina. Dan macam mana pun ikut mana cerita pun, kita mesti ambil balik dan letak di kerajaan Melayu. Itu cara dia menjustifikasikan rampasan kuasa. Maknanya berdasarkan kepada Malay supremacy, berdasar pada ketuhanan Melayu. Saudara pernah tak Nabi Muhammad ajar umat dia ketuhanan Arab? Dia orang Arab. Ada dengar ustaz-ustaz kata ni, Sarwi, peritnya, ada ajar
ketuhanan Arab ada? Tak ada pernah. Nabi Muhammad juga ada bersyukur daripada kaum Quraisy. Ya, ada dia pernah hajar ketuhanan Quraisy. Ada? Tak ada. Nabi Muhammad bersyukur Bani Hashim. Ada dia pernah hajar orang ketuhanan Bani Hashim. Tak ada. Maka daripada mana datangnya ketuhanan Melayu? Is it in the Malay, dalam konstitusi perlembagaan kita? Dalam perlembagaan Malaysia, ada tak ketuhanan Melayu? Orang Botai kata tak mandang ke? Tak ada. Dalam Quran, lagi tak ada. Sebab apa? Sebab kita dah sumpah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tiba-tiba dia pula, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Khik tuan Melayu. Itu sebabnya PAS tak boleh bersama dengan PAS tak boleh bersama dengan UMNO. Dia atas prinsip itu. Betul. Dia bertanya pula, kenapa pula PAS bersama dengan DAP? Kenapa PAS bersama dengan DAP? Dia kata, tidakkah dulu DAP kata, kapasiti kata, nak buat negara Islam, maka kena langkah mayat dia dulu. That was quoted out of context. Kami semasa berjumpa dengan pimpinan DAP Keadilan dan juga pimpinan PAS, dekat pada batas akhir tahun lepas. Kapasiti mengaku. That statement was made by UMNO media out of context. I did not mean that. Maka from today onwards, I want all the leaders of PAS, Keadilan dan DAP discuss about the discuss about the Islamic State, Islamic government. Hari ini ada dituduh kita, oh PAS telah meninggalkan perjuangan Islam. PAS ni perjuangan kebajikan. Saudara, kalau kita nak tukar kita punya haluan atau perjalanan parti kita, kita kena pindah perlembagaan parti. Kalau tidak kita bertentangan. ROS boleh batalkan. Dia tidak melibatkan pertukaran, ya, prinsip perjuangan. PAS wujud kerana Islam. Itu sahaja. And this is respected by the DAP Keadilan. Jadi untuk itu kata bincang. Ya. Jadi hari ini tidak ada lagi perkara yang sensitif di antara Pakatan Rakyat. Kita bincang secara terbuka. Iaitu yang UMNO marah. Yang dia paling cemburu sekali bila PAS dengan DAP boleh kerja. Maka dia cuba sedaya upaya untuk beri serangan 1, 2, 3, 4. Sehingga dia buat kenyataan PAS kena keluar dari Pakatan Rakyat. Itu kata dia. Jadi hari ini kenapa kita boleh kerja dengan DAP Keadilan walaupun parti dia berbeza-beza, tapi di atas tahaluf, di atas muafakat politik, ataupun dalam bahasa kaedah fiqhnya tahaluf siasi. Saudara-saudara, untuk PAS bersetuju di atas tahaluf siasi itu 13 orang pimpinan PAS dipimpin oleh almarhum Fadil Noor pada tahun 1998. Sebelum itu 1998 ni anggota polis minta panjangkan ucapan sampai pukul 1 pagi boleh? Dalam perhimpunan itu 13 pimpinan PAS bertemu dengan 13 pimpinan Harakat Islamiyah seluruh dunia, berduduk di London 3 hari 3 malam. Akhirnya dia buat keputusan syura bahawa suasana di Malaysia hari ini berkehendakkan tahaluf siasi. Maka PAS buat tahaluf siasi dengan Keadilan dengan DAP. Itulah kaedahnya hari ini kenapa kita bergerak. Saya nak tanya saudara, dalam perjalanan yang paling kritikal pada satu malam, yang mana keputusan daripada pertubuhan kebangsaan ketika itu di Mekah, ya, buat keputusan bahawa Nabi Muhammad perlu dibunuh. Maka di dalam rumah dia tidur. Maka mereka hintai daripada luar, dia kata Nabi Muhammad tidur lagi, biarkan. Kalau dia bangun tahajud, kita pukul dia. Sampai pukul 3 tak bangun lagi. Kenapa dia tak bangun lagi ni? Selalu pukul 3 dia dah tahajud dah. Tunggu sampai 4 masuk subuh tak semayang kita lagi. Tiba-tiba tengok yang tidur tu Ali. Ada strategi kasi tukar Ali. Nabi Muhammad dah pergi dah. Mana dia pergi? Dia dengan Abu Bakar pergi ke Yathrib pada malam itu. Saya nak tanya orang Sunway. Ya. Dia tak pernah pergi Yathrib. Nabi Muhammad dengan Abu Bakar tak pernah pergi Yathrib. Dia tak tahu selok-belok jalan Yathrib. Di mana ada roadblock, di mana ada orang pakai topi merah, di mana ada pacutan air, dia tak tahu. Maka dia bertalu siasi dengan satu hamba. Dia kata, tunjukkan kami ke jalan yang selamat sampai ke Yathrib pada malam ini. Dan perjalanan itu makan masa 3-4 hari juga kan? Berapa lebih. Dan akhirnya mereka selamat sampai ke Yathrib.
Walaupun ketika itu keputusan telah buat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan mereka sampai selamat. Saya nak tanya, siapakah orang yang menunjuk jalan Nabi Muhammad sampai selamat di Yathrib? Siapa dia? Orang Yahudi. Kalau ikut logical thinkingnya, patutnya dia ambil orang Islam. Ataupun sekumpulan orang Arab. Ataupun orang Mekah. Ataupun orang Quraisy. None of the above. Macam saya lah, saya dengan saudara Abdul Rahman Osman nak pergi ke Bersia. Kami tak nak pergi Greek. Tahu Bersia mana? Dekat Greek. Maka secara logiknya saya beritahu kepada sahabat saya, Rahman, kita cari kawan kita yang tahu. Dia kata ambil lemat atau Pak Syukur. Tak. Apa kata dia? Kita cari bala, kata dia. Tak masuk akal ke? Tak betul. Tapi tak halusiasi buat sedemikian. Sampai dia ke Yathrib selamat. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan sedikit cetusan itu memberikan rangsangan kepada saudara pada 9 hari bulan Julai adalah tarikh kita nak beritahu. That will be a very peaceful walk. That will be a peaceful demonstration untuk kita ramai-ramai pergi bersenam dan juga lebih kurang kuat sikit-sikit pocok-pocok. Kemudian nak hantar nama-nama daripada Tuanku. Apa salahnya? Betul? Jadi untuk itu, kalau kami di Perak boleh hantar 10 buah bas daripada Ipoh. Kalau kami daripada Perak 10 buah bas daripada Ipoh, kalau orang Sangway tak pergi, malu Sangway. Betul? Jangan bagi malu kepada Torani, ya. Dia sebagai Perusahaan Pas yang baru. Saudara saya kasih sekalian, mudah-mudahan sedikit cetusan itu akan beri rangsangan kepada kita. Kami di Dewan Rakyat hari ini sedang berbincang berkenaan dengan UMNO meminta luluskan 13 bilion lagi perbekalan, nak tambah dengan perbelanjaan 160 bilion yang telah diluluskan pada bulan Oktober tahun lepas. Rupanya belum habis lagi bulan Jun, tak sampai setengah tahun dia minta lagi 13 bilion. Dulu dia kata kami ni pandai mengurus kewangan. Dulu cerita cerdik sangat, boleh urus kewangan. Sampai belum baru habis setengah tahun, tak habis lagi. Minta sambungan, minta perbekalan tambahan 13 bilion. Sekarang sedang dibahas dalam parlimen. So, saudara, walau macam mana pun, kalau dia ambil undi nanti, maka ia akan lulus. Sebab jumlah mereka masih ramai. Jumlah kita asalnya 80 lebih. Tolak lagi 6, tolak lagi 5, tinggal 74. Jadi untuk itu marilah sama-sama, ya, kita mohon kepada Allah SWT supaya negara kita ini kita selamatkan. Woman yiting yau huan, woman yiting yau huan, huan masang huan cucu Malaysia. Boleh tak boleh? Boleh. Ye patai matramo, boleh tak boleh? Boleh kata. Aqul qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.